Okey, sambung. Sesungguhnya manusia, tu tadi sebagian ulama mengatakan barang siapa yang telah dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan menjadi hamba syahwatnya. Baru faham nak cerita kan. Jadi hamba syahwatnya yang merengkok dalam penjara kegilaannya dan hatinya semakin lalai. Barang siapa menyirami bumi tubuh ini dengan syahwat, berarti dia telah menanam pohon penyesalan dalam hatinya. Dah ada pun penyesalan tu, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Macam tu lah. Kita ada tengok anda surat khabar, dia keluarkan komentari macam mana dia kerjakan anak tu sampai mengandung, sampai ada baby, dia kurung bawah tanah, dia kerjakan anak tu, beranak pinak lah kan. Dia seksa setelah berapa tahun katnya, baru dia berkeluarkan daripada ada orang dapat kesan kan, serbu kat rumah dia tu. Ramai-ramai lah. Orang putih lah, bukan kat Malaysia. Bukan kat Malaysia. Mana? Australia. Austria. Dahsyat kan. Kenapa jadi macam tu kan? Tak ada agama pun yang membenarkan benda-benda macam tu. Ada yang pening-pening sikit lah, ada kat luar negara tu. Di Australia pun boleh kahwin lelaki dengan lelaki. Tak tahulah macam mana kan, siapa jadi lelaki, siapa jadi perempuan, tak tahu lah. Gili-gili lah. Enggak lah kan. Bangang tak bondo kan. Payah siapa lagi nak hukum kan. Bangang lah, apalah lagi. Otak ada, cuba fikir. Lembu pun kena tahu mana pasangan dan betina tu. Itik pun tahu, ayam pun tahu mana nak ditenggek. Ni orang nak jadi bangang tak boleh kena, apa masalah tu? Bukan lagi teruk pada binatang tu. Ayam tu kalau bercakap teruk tu kau ni je. Kalau ayam tu. Hei. Ada pula tu dekat Malaysia pun dah mula ada dah gerakan-gerakan tu. Khalwat hak individu tu kan. Boleh, apa salahnya? Ini kebebasan bersuara. Bila orang sebut kebebasan bersuara, kebebasan untuk berpasangan ni kan, simple je. Ingat yang saya bagi tahu yang macam Nabi pesan apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Itu beza orang beriman dengan orang lain. Penjara, adalah benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Bukan ikut bebas ya. Kalau betul lah, saya ada hak saya nak minum air apa. Besok Carlsberg hidangkan ke ajahan. Letak Carlsberg, letaknya air arak, air mabuk, air pencamah tu. Minum-minum mabuk. Kan gila kan? Mana tak logik lah. Bukan semua benda. Kan? Bukan semua pelaburan boleh masuk. Itu sebab kalau kita nak masuk pelaburan dengan saya yang pelik-pelik, tanya pejabat mufti tu. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, boleh tak pelaburan yang macam ni? Ya, banyak. Contoh yang dina emas tu macam-macam tau, bukan satu tau. Ada banyak jenis pelaburan yang dina emas ni. Dan ada yang tak boleh Tanya pejabat mufti. Oh yang ni macam mana, skim ni macam ni. Dia suruh melabur tapi benda tu disimpan pula dulu. Kenapa pula? Apa hal pula? Lepas tu tunggu. Sama macam ada lah unsur-unsur riba kat situ ada pula. Tanpa kita sadar, tapi dia bagi nama lain. Tak ada bunyi interest pun. Kan? Tapi itu yang kita kena tahu. Tak tahu tanya kan. Saya sendiri banyak tanya orang. Bukan semua benda saya tahu. Ada yang benda tak tahu. Tu yang melopong awak tu masa jadi host tajuk misteri kehilangan janin tu. Apa dia nak jawab kan? Ya. Tu tanya Ustaz Sibik, tu Ustaz Syarahan. Kalau saya pandang tak payah dah hilang macam mana saya kata. Kan? Ya betul. Kan? Kemudian sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ada 3 bahagian. Dia menjadikan malaikat hanya diberikan akal tanpa diberikan syahwat. Itu malaikat. Dia ada akal tapi tak ada syahwat. Lalu menjadikan haiwan yang dibekalkan syahwat tanpa diberi akal. Haiwan pula syahwat ada, akal tak ada. Tu bertenggek dia tu tadi. Itu tadi kan. Yang kucing mana dia kira kau dan punya, kau yang ni dia punya, mana dia kira. Janji jumpa jadi kan. Dan jika seseorang telah mengalahkan akalnya, maka haiwan lebih baik daripada dia. Namun barang siapa menggunakan akal dan menundukkan syahwatnya, tentulah dia lebih baik daripada malaikat. Nampak kategori kita, mana kita nak. Ibrahim Al-Khawas telah meriwayatkan, pada satu ketika aku ke Gunung Lukam, ingin sekali mengambil buah delima. Kemudian aku ambil satu dan ku pecahkan.
Namun apabila ku makan sedikit terasa masam, maka ku tinggalkan saja buah delima itu. Kemudian aku melihat seorang lelaki jatuh tersungkur di kerumuni lalat yang menggigit. Lalu aku menegurnya, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam. Wahai Ibrahim. Ku tanya dia, bagaimana engkau mengenalku? Dia menjawab, barang siapa yang makrifat pada Allah, tidak ada satu samar baginya. Lalu aku mengatakan, kulihat engkau istimewa di sisi Allah. Mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari gigitan lalat itu? Dia biar lalat tu gigit dia. Dia menjawab, aku pun melihat engkau mempunyai keistimewaan di sisi Allah. Lalu mengapa engkau tidak memohon agar selamat dari syahwat keinginan terhadap delima? Sesungguhnya lazatnya delima dapat mengakibatkan seorang menderita di akhirat. Sedangkan gigitan lalat hanya terasa di dunia saja. Gigitan lalat dan nafsu, sedangkan gigitan syahwat itu pada hati. Dan aku pun berlalu dari situ. Maknanya dia beliau nakkan buah tu. Nak makan sikit, dia nak benar. Gigit sikit dia, masam buang lah. Kita selalu macam tu. Kan? Nak limau. Nak mangga. Masam manis gitu kan. Aduh. Confirm manis ni, confirm dia. Kalau macam tu bagi saya yang masam dia. Yang masam murah sikit. Macam saya ikut asam. Gama asam. Paling sedap ni kundang. Yeah. Kundang ni nyobot pun terasa masam tu. Tapi ada muda tak kena ada buah kundang. Buah kundang tu kita buang biji purple itu, rendam dengan air panis dengan air garam kan. Huyai, hadap dia taklah. Tapi kalau ada beritahu ya, kalau ada stok beritahu. Siapa yang ada ingat Samsul buat gambar kundang tu. Nanti bungkus yang bagi saya. Kundang muda. Kena tu. Kalau ada lah, saya tanya kalau ada. Kek gambar ni tak ada dah. Kan? Ni tak nak, orang ni tak sadap. Ya. Tu mak saya cakap kalau bolah buah mangga masam kan, saya gigit manis lah mak saya punya marah. Kalau masam tu saya cakap manis. Aduh. Syahwat dapat membuatkan raja menjadi hamba, sedangkan sabar akan membuatkan budak menjadi raja. Tidakkah engkau mendengar kisah Yusuf AS dengan Zulaikha? Yusuf menjadi raja Mesir sebab kesabaran dia. Dia tak ada tergopoh apa. Zulaikha tidak sanggup menahan cintanya kepada Yusuf, lalu dia menghambakan diri dia kepada nafsu syahwat tadi kan. Kita tengok macam mana Zulaikha. Tetapi untuk pengetahuan semua, ada kisahnya selepas itu. Zulaikha memang gila betul nak ke Nabi Yusuf sebab handsome, ketampanan dia tu. Kan dikatakan Nabi Yusuf paling tampan di kalangan Nabi, tapi Nabi kita Nabi Muhammad ada semua sifat, paling tampan, paling kuat. Nak kata besar tak besar benar, nak kata gemuk tak gemuk benar, kurus tak kurus benar, sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang, macam tu lah, sedang-sedang. Kan? Jadi Nabi Yusuf AS lepas itu dia kahwin dengan Zulaikha. Tetapi bila kahwin, bila Zulaikha dah kenal Islam, dah kenal Allah, dia mengurungkan diri dia dalam bilik. Sebab dia takut terpandang muka suami dia. Bayangkan, dia takut nanti tengok suami dia lupa ke Allah. Macam tu lah, ada handsome. Kita tak ada lah sampai macam tu benar. Tak ada hair, tak ada api, muka lelaki dia tu. Tengok, tak ada warna, tak rasa apa, benar. Kan? Kan? Tapi Nabi Yusuf macam tu sekali lah dia takut, sampaikan Allah turunkan ayat. So Nabi Yusuf, kau bersamalah dengan Zulaikha sebab aku nak kurniakan putera-puteri untuk menjadi pewaris Nabi, untuk jadi Nabi yang seterusnya. Macam tu. Barulah Zulaikha pergi jumpa dengan Nabi Yusuf dalam satu rumah tu. Kita janganlah, saya minta maaf bang, saya terpaksa kurangkan diri saya sebab saya tak tergamak ni muka abang, takut saya lupa ke Allah tu. Bukan kau abang handsome dia nak menyampah tu, jangan. Jangan buat pula kan. Kan? Jadi mana kata tu lah hebat ya kan, sampai tahap tu mengurung diri dia sebab ketampanan Nabi Yusuf ni. Kemudian diceritakan Abul Hasan Ar-Razi bermimpi bertemu dengan ayahnya 2 tahun setelah dia meninggal. Dia mengenakan pakaian daripada aspal ni, kain ni memang kasar betul-betul lah, yang murah ni. Kan kemudian Abu Hasan bertanya, wahai ayahku, betapa aku melihat engkau seperti ahli neraka. Lalu dia menjawab, wahai anakku, nafsuku telah menyeret aku ke neraka. Maka takutlah engkau wahai anakku terhadap tipuan nafsumu.
Sesungguhnya aku diuji 4 perkara, selalu menjeratku dalam binasa. Iblis, dunia, nafsu dan syahwat. Bagaimana selamat sedangkan mereka musuh semuanya. Kulihat syahwat dan keinginanku. Nampak? Makna dia cerita tadi, takutlah dengan tipuan nafsu, iblis, dunia, nafsu, syahwat. Bila sebut iblis pula, ni satu hal juga orang tanya. Apa beza syaitan? Apa beza jin? Apa beza iblis? Sama ya, katakan ada orang tu malih tu. Kan malih nak jawab samalah, kan. Macam itu kan ada yang tanya apa beza riak, ujub dan takbur, kita dah jawab. Kan? Jadi kalau nak tengok beza jin, apakah perbezaan antara jin, syaitan dan iblis? Macam lebih kurang. Tapi ada lebih, ada kurang. Jadi jin, ciri-ciri jin adalah makhluk Allah. Dia diciptakan daripada lidah api yang menjulang-julang, surah Ar-Rahman ayat 15. Jin daripada angin api yang panasnya menyerap ke liang bulu roma, surah Al-Hijr ayat 27. Yang pentingnya jin makhluk yang diciptakan daripada api, mempunyai alam dan kehidupannya tersendiri. Dia dipertanggungjawabkan seperti kita, diperintahkan untuk beriman dan beribadat pada Allah. Antara mereka jin ni dia makhluk dia tersendiri, kehidupan dia sendiri. Kan? Ada yang diperintahkan untuk memang diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Ada yang memeluk Islam, diberikan hidayah, dan ada juga antara jin-jin ni menyeleweng dan kafir. Ada juga, ya. Jadi bagi Muslim tempat mereka syurga, bagi jin yang kafir tempatnya adalah di neraka. Itu jin. Okey. Nanti lu bunian lah tanya sekejap lagi bunian, polong, penanggar semua keluar kejap lagi. Kan tak, bunian ni istilah orang kita. Tapi sebenarnya dia mirip kepada jin. Mirip kepada jin yang mungkin jin yang menyeleweng tadi. Ada macam baru saya balik kan, baru ni yang saya cerita balik tang Terengganu tu kan. Ada tak saya cerita? Kan? Yang saya sampai balik tang Terengganu nak pergi ke Pahang. Kat satu tempat institusi pendidikan tu, pukul 3 pagi saya sampai. Macam-macam lah yang menyambut saya malam tu, pukul 3 pagi tu. Masing-masing tak cerita ni. Senyap besok pagi tu cerita. Rupa semua nampak. Seorang nampak putih, kat taman permainan tu duduk. Tak adalah awak sabut dah, diam lah. Yang seorang ni nampak yang tak ada kepala. Seorang lah nampak pocong. Yang menego tu. Tanya yang nego tu. Dia nampak pocong. Tu pun istilah pocong tu apa? Orang kita yang letak tu berbungkui tu. Bukan cakui kau tu. Cakui kuih. Jangan tanya. Kau nak berlarut kan? Jap.